Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala. Apa kabar para penonton sekalian? Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam siri-siri tazkirah online. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memanjangkan umur kita di dunia ini. Dalam keadaan sekarang dunia ini semua sedia maklum bahawa dunia sekarang ini dalam keadaan ditimpa bencana wabak penyakit yang berbahaya, iaitu penyakit yang berjangkit yang dikatakan penyakit COVID-19 ini. Subhanallah. Mudah-mudahan saya dan para penonton sekalian sihat walafiat dan terhindar daripada wabak penyakit ini, insya-Allah, ya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda 1400 tahun yang lalu, ya, berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Berkenaan dengan apa yang berlaku di akhir zaman ini, berkenaan dengan bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman ini. Subhanallah, ya. Mari kita baca satu hadis yang agak panjang juga, insya-Allah. Mudah-mudahan hadis yang saya bacakan ini saya dan para penonton sekalian dapat manfaat bersama, ya. Moga-moga menjadi ilmu pada kita, sekaligus dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan terus maknanya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yakni pada satu hari. Kemudian beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakkan dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu tidak menemui masa itu. Nabi bersabda, kata Nabi, saya ulang, ya. Kata Nabi kepada kaum muhajirin, sebenarnya bukan setakat untuk kaum muhajirin, tetapi untuk kita juga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan untuk sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Ya, tahu kaum muhajirin itu apa? Kaum muhajirin adalah para sahabat Nabi yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah, dipanggil kaum muhajirin. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang memeluk Islam yang tinggal di Madinah dipanggil kaum Ansar. Tapi hadis ini sebenarnya khusus untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakkan dengannya, yakni kalau kamu telah mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara itu ialah, kata Nabi teruskan hadisnya, perkara itu ialah, yang pertama, tiada terzahir perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit taun yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Subhanallah. Nabi kata yang pertama, jika, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah melakukan 5 perkara ini, yang pertama, contoh yang pertama, tiada terzahir, yakni nampak berlaku perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang
melakukannya. Bermakna berbangga. Mereka berbangga melakukan itu. Ya, berbangga melakukannya, berani menceritakannya kepada orang lain, bahkan secara terang-terangan pula, ya. Kemudian ada lesen pula, ya. Maka tunggulah balaknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan satu penyakit. Ya, kalau zaman dahulu, di zaman Nabi dan para sahabat ada penyakit yang bernama ta'un, penyakit yang berjangkit. Ramai juga manusia yang mati ketika itu, ya. Kemudian kata Nabi, penyakit-penyakit akan ditimpa kepada kaum itu yang penyakit itu belum pernah menimpa umat-umat yang lalu, umat-umat terdahulu. Maknanya penyakit yang ditimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jika mereka melakukan perzinaan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, ya, bahkan bangga lagi, ya, maka akan Allah turunkan bala, iaitu penyakit yang belum pernah berlaku di umat-umat terdahulu. Apa umat-umat terdahulu? Umat Nabi Musa AS belum pernah berlaku penyakit ini. Ya, umat Nabi Ibrahim AS belum pernah berlaku penyakit ini. Umat Nabi Isa AS belum pernah berlaku penyakit ini. Artinya umat-umat terdahulu belum pernah. Tetapi penyakit ini berlaku sekarang, di zaman kita ini. Kenapa? Kerana kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Maka bala itu akan menimpa kepada kita. Subhanallah. Jadi, seperti mana yang saya sebut di awal tadi, tuan-tuan. Sekarang kalau kita lihat di seluruh dunia, wabak penyakit COVID-19 ini seakan-akan tidak akan berhenti, ya. Seakan-akan tiada kesudahan, ya. Walaupun negara-negara itu, termasuk negara kita ini, telah bertungkus lumus, ya. Telah bertungkus lumus, iaitu untuk bagaimana mereka supaya rakyat tidak terkena penyakit ini. Tetapi kena juga, subhanallah, ya. Inilah wabak yang dahsyat. Jadi wabak yang dahsyat ini, para penonton sekalian, kesimpulannya lah, okeylah, telah berlaku kemaksiatan di seluruh dunia. Setengah-setengah negara di luar negara kita ini, ya, ada pula dibenarkan lesen pelacuran. Ada. Bahkan satu perniagaan. Pelacuran itu satu perniagaan. Contoh, negara di Jerman. Ada satu syarikat ataupun ada satu tempat. Bahkan dibenarkan di negara Jerman. Iaitu pelacuran. Bahkan ada juga berlaku di negara-negara yang lain. Ada lesen. Ya. Dengan syarat ikut peraturan-peraturan tertentu. Ikut syarat-syarat tertentu. Boleh. Dibolehkan. Subhanallah. Ya, moga-moga tidak berlakulah di negara kita, negara Islam ini, negara umat Islam ini. Jadi jika perkara itu telah berlaku, maka tunggulah Allah turunkan bala. Subhanallah. Ada 4 lagi, tuan-tuan. Tadi yang pertama kan Nabi beritahu ada 5. Jika 5 perkara ini telah dilakukan oleh umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan perkara ini, yang 5 perkara ini, maka tunggulah balanya. Ini yang pertama. Yang pertama, sekiranya berlaku, kita ulang lagi, berlaku, ya, maksiat perzinaan secara terang-terangan, ya, tiada segan silu, ya, bangga pula tu, maka berlakulah wabak. Contohlah berlaku di negara lain. Maka wabak yang berjangkit ini akan terjangkit juga kepada negara-negara yang lain, walaupun negara-negara lain itu kemungkinan tidaklah membuat maksiat seperti itu, ya. Kalau ada pun mungkin tidak diketahui ataupun secara senyap-senyap ataupun sedikit. Tetapi bala ini menimpa kepada semua penduduk dunia ini. Subhanallah, wabak ini. Jadi saya tak nak habiskan yang kedua, ketiga, keempat. Kita akan sambung di siri tazkir yang lain. Cuma kesimpulannya, ya, takkanlah kita dengar hadis Nabi ini, kita cuma dengar, kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara penyelesaiannya. Kerana Islam itu ada penyelesaian, ya. Agama Islam yang suci murni ini ada jalan penyelesaiannya. Bagaimana? Caranya kembali kepada Allah, ya. Kembalilah kepada Allah,
iaitu dengan bertobat kepada Allah. Yang pertama, bertobat kepada Allah. Setelah bertobat kepada Allah, iaitu meninggalkan segala maksiat itu, melupainya, tidak mengulanginya, dan semualah ikut syarat-syarat taubat itu. Kemudian kerjakanlah perintah-perintah Allah. Kerjakan perintah-perintah Allah, ya, yang fardu. Kemudian banyaklah berbuat baik. Banyak berbuat baik seperti bersedekah, ya. Mentaati kedua orang tua dan macam-macam amalan kebaikan. Kerana amalan-amalan kebaikan ini, ya, akan dapat menghapuskan kejahatan-kejahatan yang telah ataupun pernah kita lakukan. Ini jalan penyelesaiannya. Bukan bermakna bila berlaku begini kita cuma ternganga, tidak tahu nak buat apa. Maka Islam ada jalan penyelesaian, iaitu kembali kepada Allah, ya, dengan bertobat kepadanya, meninggalkan segala perkara maksiat dan mengerjakan segala perintah yang Allah perintahkan yang fardu, dan buatlah amalan-amalan kebajikan. Insya-Allah orang yang membuat seperti mana tadi, orang itu Allah akan beri hidayah dan petunjuk, insya-Allah akan selamat. Ya. Selamat di dunia dan di akhirat. Andai kata pun dia terkena wabak penyakit, mungkin kemungkinan Allah Subhanahu taala bagi dia penyakit adalah kerana untuk menghapuskan dosanya, ya. Dan kemungkinan Allah nak dia kembali kepada Allah dengan keadaan yang baik, ya. Kerana ada orang berkata, dia kata, "Ustaz, sekarang ini orang sembahyangkah, tidak sembahyangkah? Orang buat baikkah, tidak buat baikkah? Orang derhaka, tidak derhaka kepada Allah, tetap kena penyakit." Dia tidak dinafikan kalau Allah kehendaki. Cuma orang yang berbuat taat kepada Allah, orang yang berbuat kebajikan kepada Allah, ya, orang yang tidak meninggalkan segala perintah Allah, ya, maka kalau dia terkena wabak penyakit ini adalah satu kasih sayang dari Allah, iaitu penghapusan dosanya. Dosa-dosa yang lalu dihapuskan oleh Allah SWT kerana dengan sebab wabak penyakit. Kalau dia redha, dia redha kepada Allah, maka Allah sayang dia, Allah ampunkan dosanya. Kalau dia mati pun, kata sebagian ulama mengatakan kalau dia mati akibat wabak COVID ini, dia mati syahid. Subhanallah, ya? Baik untuk kita umat Islam, ya. Kalaulah ditakdirkan terkena penyakit, maka sabarlah, jalan penyelesaian, kerana sesuatu itu tidak terjadi melainkan dengan sebab-sebabnya, ya. Jadi itulah penyelesaiannya untuk yang pertama. Insya-Allah kita akan sambung lagi hadis ini, iaitu yang kedua yang Nabi sebut, ketiga, keempat dan kelima dalam siri-siri tazkirah yang akan datang. Insya-Allah, ya. Mudah-mudahan yang benar itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu taala. Yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.